Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, kembali kita ya dalam satu sesi live khas. Ya, malam ini topik dia menarik. Ya, dan saya pun telah melakukan kajian sedikit. Ya, dan saya akan membincangkan satu topik yang ditunggu-tunggu ramai. Ya, yang diminta. Ya, dah lama dah orang minta, iaitu apakah bakal berlaku ya di PRU 15. Jadi orang nak tahu dan orang bertanya, dia minta saya buat ulasan apa yang bakal berlaku di PRU 15. Dan permintaan ini bertambah disebabkan kebelakangan ini bila saya senyap, ya, ada pihak-pihak sudah mula lontarkan pelbagai propaganda baru, ya. So mungkin lebih kepada pihak yang berkait sama ada dengan Perikatan Nasional, PAS ataupun dengan Najib Razak, ya. So pelbagai ulasan dibuat berkenaan dengan apa yang kita boleh jangkakan pada PRU 15. Jadi benar atau tidak apa yang dijangkakan? Ini saya akan rungkai hari ini, dan saya akan menjelaskan apa maksud fenomena gelombang kuasa ketiga yang bakal melanda di PRU 15. Jadi dengar baik-baik. Semua orang bertanya. Ada yang menuduh saya, Regi Jesse ni sekadar melontar je, ya, kuasa ketiga, fenomena kuasa ketiga, ya, tapi tak ada penjelasan. So hari ini saya akan jelaskan dari sudut sejarah. Jadi dengar baik-baik, okey, apakah sebenarnya bukti akan berlaku fenomena gelombang kuasa ketiga pada PRU 15. Kemudian saya akan jawab siapakah blok kuasa ketiga atau blok ketiga dan sebagainya. Dan kemudian saya akan menjurus kepada apakah kebarangkalian, ya, yang melibatkan pilihan raya umum ke-15. Jadi jika ada masa, saya juga akan sentuh di hujung siarannya, saya akan sentuh kenyataan Menteri Pendidikan, Menteri Kanan Pendidikan, ya, berhubung guru yang tidak ingin divaksin. Tetapi kalau tak ada masa, saya akan buat di live berasingan esok. Ya. So, dua perkara sebelum saya mulakan. Pertamanya, siaran saya sentiasa diganggu. Jadi jika ada gangguan, jangan ke mana-mana, refresh page, saya akan ulang siaran. Kedua, saya minta jasa baik anda semua untuk share ramai-ramai, ya. So jika siaran diganggu, saya terpaksa ulang siaran, anda refresh page dan anda share balik. Okay? Sebab hari ini rungkaian saya ni menarik, ya. So saya akan jawab sejelas-jelas yang mungkin. Dan yang ketiga, rungkaian saya hari ini adalah sepintas lalu. Sebab saya kena mulakan daripada zaman Tunku Abdul Rahman, ya, menjurus kepada PRU 15. Jadi sepintas lalu. Dan saya berjanji akan memberi satu perspektif baru, cara anda melihat apa yang telah berlaku dalam pilihan raya sebelum ni dan apa yang bakal berlaku dalam pilihan raya akan datang. Satu perspektif baru, tetapi sepintas lalu. Kemudian saya akan membuat 3 live susulan di mana saya akan bincangkan zaman sebelum 1969. Kemudian dalam live kedua saya akan bincangkan zaman antara 1969 hingga sekarang. Dan kemudian saya akan buat live ketiga di mana saya akan memperincikan PRU 15. Tetapi hari ini sepintas lalu. So inilah yang anda tunggu-tunggu. Okey. So jadi share ramai-ramai. Baik, saya mulakan. Okey. Di dalam PRU 15, suka tak suka akan berlaku fenomena gelombang kuasa ketiga. Tetapi apakah gelombang kuasa ketiga akan menguntungkan blok ketiga? Ini kita akan dengar di penghujung siaran. Jadi tahu tak saudara-saudari bila kali pertama berlaku fenomena gelombang kuasa ketiga? Kali pertama berlaku gelombang kuasa ketiga ni adalah pada tahun 1969 dalam pilihan raya umum 1969. Okey.
Jadi sebelum tu negara kita menerusi satu zaman penjajahan. Dah lepas penjajahan, British dah keluar, ya. Pada tahun-tahun sebelum merdeka ni, dari antara tahun 1948 hingga 1957 ni, hubungan antara pentadbir Melayu dengan kerajaan British amat baik. Bukan amat baik, tetapi dah tak tegang, ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. So pada masa tu juga ada ramai, bukan majoriti, tapi ada ramai juga yang selesa dengan pentadbiran British, tetapi mereka tetap mengidamkan satu negara yang merdeka. Okay. Dan ini telah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang Melayu, ya. Bersama jugalah pada tahun sebelum merdeka tu oleh parti-parti bukan Melayu, tetapi lebih perjuangan ni lebih kepada pejuang-pejuang Melayu, ya. Dan golongan bangsawan, ya, orang-orang istana semua sebenarnya perjuangkan kemerdekaan. Malah kalau kita lihat penubuhan UMNO ni sebenarnya ditubuhkan di Istana Johor. Ramai tak tahu, ya. Okey. Dan ada juga penglibatan golongan bangsawan dan kerabat diraja dalam penubuhan UMNO, khususnya kerabat diraja Johor. So dia bermula kat situ. Tapi apa pun, so selepas kemerdekaan, rakyat pada ketika itu dia memahatilah dan dia gembira sebab negara dah merdeka. Tapi dia juga khuatir lah, orang Melayu khuatir adakah pentadbir Melayu yang baru ni mampu mentadbir negara, ya, dengan tak adanya British, ya. Jadi lama kelamaan, selepas Tunku Abdul Rahman dah menjadi Perdana Menteri 4-5 tahun, keyakinan orang Melayu terhadap kepimpinan pentadbir Melayu ni bertambah, sebab nampak macam Tunku Abdul Rahman boleh juga mentadbir negara, ya, tak ada masalah, tak ada British pun tak apa. So apabila Melayu dah selesa dengan pentadbiran Tunku Abdul Rahman, untuk seketika semuanya aman. Tetapi lama kelamaan mula muncul suara-suara yang tidak setuju dengan cara pentadbiran Tunku Abdul Rahman. Maka dituduhnya lah Tunku Abdul Rahman ni lebih memihak kepada Cina ataupun kurang menjaga hak dan kepentingan orang-orang Melayu, khususnya dari sudut ekonomi, ya, sebab berlaku monopoli dalam perniagaan oleh tauke-tauke Cina. Dan begitu juga di kalangan parti-parti orang-orang Cina ni, ada juga berlaku rasa tidak puas hati sebab mereka takut, ya, ada usaha untuk cuba mereka nak apa, dari sudut apa, kerakyatan, ya, sama rata, tidak ada hak istimewa Melayu dan sebagainya. So semua isu-isu ni makin lama makin bangkit, dan isu-isu ni sebenarnya ditimbulkan oleh puak-puak yang bukan dalam kerajaan. Okey. Jadi lama kelamaan isu ini dimainkan sehingga ianya menjadi begitu hangat, ya, dan ketegangan mula muncul, ya, di antara puak-puak Melayu tertentu dan puak-puak Cina tertentu. Okey. Dan semuanya memuncak pada tahun 1969. Now, pada ketika itu, ini bukan saya nak masuk, ya, peristiwa Mei itu, saya tak minat nak masuk peristiwa Mei, tetapi memang ada ketegangan kaum. Jadi pada ketika itu, rakyat Malaysia atau pengundi Malaysia masih terdiri daripada sebilangan besarnya golongan veteran yang telah melalui zaman penjajahan British. Ya, mereka merupakan majoriti pengundi. Jadi golongan veteran ni, dia dapat membezakan antara pentadbiran British dengan pentadbiran Melayu yang baru. Jadi golongan veteran ni, dia dah lalui dua pentadbiran. Jadi bila ada satu masyarakat di mana masyarakat ini telah melalui dua pentadbiran, dan jika ada kumpulan dalam masyarakat itu yang tidak puas hati dengan kedua-dua pentadbiran, maka mereka akan menjurus ke arah kuasa ketiga.
Dan itulah yang dicari-cari oleh sekumpulan masyarakat pada tahun 1969 apabila berlaku pilihan raya umum. Mereka tercari-cari kuasa ketiga. Okey, siapakah kuasa ketiga? Sebab mereka dah rasa British. Kemudian pada sebelum 1969 ni DAP masih kecil. Jadi pembangkang begitu lemah. Jadi tak nampak kuasa ketiga. Okey, tak nampak lagi kuasa ketiga. Now, pada ketika itu muncul, tak silap saya tahun 1968, setahun sebelum pilihan raya, muncul satu parti baru namanya Gerakan. Parti Gerakan ini sebenarnya ada nama-nama besar, tauke-tauke Cina, yang kaya raya, dan kemudian tokoh-tokoh Melayu yang dihormati, Syed Naqib Al-Atas, keluarga Al-Atas dan sebagainya. Jadi ada golongan terpelajar di situ, Melayu, Cina, India, dan mereka memperjuangkan cara mereka memperjuangkan perubahan tu agak menarik. Dan kemudian untuk memantapkan lagi parti itu, sebelum pilihan raya 1969, mereka menjemput bekas Presiden MCA, iaitu Lim Chong You, ke dalam parti itu. Jadi Lim Chong You sebenarnya bekas Presiden MCA yang pernah ada masalah dengan Tengku Abdul Rahman. Jadi disebabkan masalah Lim Chong You dengan Tengku Abdul Rahman berhubung agihan kerusi pada tahun 1950-an, akhirnya Lim Chong You ni dia bertindak keluar MCA. Kemudian dia dijemput masuk ke dalam Gerakan. Jadi di dalam Gerakan, ada Lim Chong You yang merupakan bekas tokoh dari kerajaan pada satu ketika tu, terlibat dalam MCA, maknanya terlibat dalam blok kerajaan. Jadi dengan adanya Lim Chong You ni dalam kedudukan tinggi dalam Gerakan, jadi ada satu keyakinan yang muncul dari kalangan pengundi Cina dan juga pengundi Melayu, segolongan pengundi Melayu ni, terhadap kemampuan Gerakan. Jadi walaupun Gerakan ni parti baru, walaupun Gerakan ni tak ada pengalaman, tetapi bila lihat tokoh-tokoh yang hebat ni, yang terpelajar ni, dengan adanya Lim Chong You menerajui parti itu, dan Lim Chong You pernah menentang Tengku Abdul Rahman, jadi semua yang menentang pentadbiran Tengku Abdul Rahman ni tertarik dengan parti Gerakan. Maka Gerakan menjadi kuasa ketiga. Jadi golongan veteran yang anti kerajaan, yang sudah merasai pentadbiran British, dan kemudian mereka lihat pembangkang ni terlalu lemah, pembangkang yang ada tu terlalu lemah, tiba-tiba muncul Gerakan ni, Gerakan automatik jadi parti kuasa ketiga. Tapi Gerakan tak sedar benda ni akan terjadi. Jadi Gerakan menumpu kepada Pulau Pinang. Dia tak menumpu di seluruh negara. Kemudian apa yang berlaku? Di PRU 15, Gerakan sapu bersih Pulau Pinang. Adalah, bukan semua kursi lah, tapi dia boleh dianggap menang besar dalam Pulau Pinang. Pada pilihan raya itu, Gerakan tidak membelanjakan begitu banyak wang. Gerakan menang sebab gelombang kuasa ketiga di Pulau Pinang. Dan Gerakan memang pada ketika itu parti multiracial. Bukannya dia ada golongan-golongan Melayu terpelajar, India, Cina. So, Gerakan menang. Pada masa itu timbul kesedaran di dalam Gerakan dan rasa menyesal mengapa Gerakan tidak menumpu di seluruh negara. Kerana Gerakan sedar jika parti itu menumpu di seluruh negara, barangkali boleh menang 2-3 lagi negeri ataupun boleh melumpuhkan terus parti Perikatan. Okey, itu adalah satu versi apa yang telah berlaku. Ada banyak versi. Okey. So itulah kali pertama gelombang kuasa ketiga melanda negara kita, dan parti kuasa ketiga pertama di negara kita adalah Gerakan. Tetapi cara saya menjelaskan perkara ini terlalu ringkas, terlalu tidak padat, dan saya akan melakukan satu live khas untuk menjelaskan perkembangan politik negara sebelum merdeka sehingga tahun 1969. Okey, buat hari ini sepintas lalu. So, parti kuasa ketiga pertama adalah parti Gerakan. Kemudian selepas 1969 ni, Tun Abdul Razak yang bijaksana, arwah Tun Abdul Razak, bapa kepada Najib Razak, dia bijaksana.
dia ada banyak perspektif yang telah dilontarkan selama ni, tapi saya beri anda satu perspektif. Tun Abdul Razak ingin mematahkan gelombang kuasa ketiga ni agar ianya tidak berterusan sehingga pilihan raya seterusnya. Jadi apa yang Tun Abdul Razak buat adalah Tun Abdul Razak berbaik dengan gerakan dan menjemput gerakan masuk ke dalam Parti Perikatan, dan dijenamakannya semula Parti Perikatan, ya, dengan menjemput parti-parti lain masuk ke dalam Parti Perikatan, dijenamakannya semula sebagai Barisan Nasional. Jadi apabila gerakan masuk Parti Perikatan dan Perikatan dijenamakan semula sebagai Barisan Nasional, maka kerajaan pimpinan Tun Abdul Razak secara automatik dapat pegang balik Pulau Pinang, dan kemudian dapatlah balik dia punya majoriti 2/3. Okay. So apa yang Tun Razak buat adalah, pertama, dia dah tahu Barisan Nasional tidak boleh, Perikatan Nasional, Parti Perikatan, Parti Perikatan, ya, sebelum Barisan Nasional tidak mampu bertahan. Rakyat tidak dapat menerima, dan jika dibiarkan tidak dijenamakan semula, ianya akan hancur di dalam pilihan raya seterusnya. Jadi apa dia buat? Dia berbaik dengan musuh, iaitu gerakan, dan dia jemput untuk bersekutu, dan kemudian dia jenamakan semula Parti Perikatan menjadi Barisan Nasional. Dia ada kesedaran tu bahawa Parti Perikatan tidak dapat bertahan. Dengan penjenamaan semula ni, dengan menjemput gerakan masuk ke dalam Barisan Nasional, maka dipatahkannya lah kemungkinan berlaku gelombang kuasa ketiga seterusnya, dan wujudlah satu gerombolan blok kerajaan yang kukuh, dan blok ini kekal kukuh untuk 2 dekad seterusnya, iaitu tahun 70-an dan tahun 80-an. Dan pembangkang cuba untuk beberapa kali untuk mengulangi fenomena kuasa ketiga, tetapi gagal. Tetapi dalam percubaan-percubaan itu, ya, DAP cuba, PAS cuba untuk mengulangi gelombang kuasa ketiga ni, tetapi gagal. Tapi dalam mencuba ni, DAP menjadi semakin mantap, PAS menjadi semakin mantap. Tetapi masalahnya dalam tahun 70-an dan 80-an sepanjang tu, ya, parti-parti pembangkang ni tidak bersekutu. Jadi sokongan terhadap blok pembangkang ni masih lemah, dan sokongan terhadap Barisan Nasional ni begitu besar. Jadi Barisan Nasional tidak pernah ada masalah untuk menang pilihan raya dengan majoriti 2/3. Tidak pernah. Okay? Walaupun di dalam setiap pilihan raya ada pengundi atas pagar, tetapi pengundi atas pagar ni menjadi penentu dalam kerusi-kerusi tertentu. Tapi secara amnya kerajaan terlalu kuat, dan kerajaan sentiasa membuat persempadanan semula untuk memastikan dia kekal kuat. Jadi ini telah membenarkan Barisan Nasional terus mentadbir negara dengan majoriti 2/3 untuk satu tempoh yang lama, ya, sehinggalah masuk tahun 90-an. Okey. Pada tahun 90-an, pembangkang ni dah agak mantap. DAP pun dah lama, orang pun dah kenal DAP, apa perjuangan DAP, orang pun dah kenal benar dengan PAS ni, apa perjuangan PAS ni. Jadi masalahnya, PAS dengan DAP ni dia tak nak bersekutu. Sampai bila dia tak nak bersekutu? Sebab DAP menentang PAS. PAS hendak tubuhkan negara Islam. DAP pula dia menentang habis-habisan konsep negara Islam. Jadi kat situ dia tak nak bekerjasama. Jadi untuk pembangkang ni bersekutu agak susah. Tetapi pembangkang sedar, ya, DAP dengan PAS ni dia sedar, jika pembangkang tidak bersekutu, jika parti-parti utama pembangkang iaitu PAS, DAP dan juga parti-parti lain, parti sosialis dan sebagainya, jika tidak bersekutu, sukar untuk melumpuhkan kerajaan. Jadi dalam mereka memikirkan apa yang perlu dibuat, okay, kita perlu rujuk balik apa yang berlaku dalam UMNO. Di penghujung 80-an berlaku kemelut politik dalam UMNO, menyebabkan UMNO dibubarkan. UMNO dibubarkan dan ditubuhkan UMNO baru. Dan kemudian Tengku Razali Hamzah keluar dan dia menubuhkan Parti Semangat 46. Jadi DAP dengan PAS ni dia dapat idea
untuk walaupun DAP dengan PAS tidak boleh bersekutu secara langsung, mereka boleh bersekutu secara tidak langsung dengan Tengku Razali Hamzah. Jadi itulah yang berlaku, dan Tengku Razali Hamzah mengadakan satu persekutuan dengan PAS dan satu persekutuan dengan DAP secara berasingan. Jadi dia jadi macam V. Semangat 46 dengan PAS, semangat 46 dengan DAP. DAP dan PAS tidak bersekutu secara langsung, tetapi bersekutu menerusi semangat 46. Jadi adalah persekutuan sedikit di dalam pembangkang. Jadi mereka mengharapkan pembangkang menjadi kuat dengan persekutuan ni. Tetapi hari ini saya tidak akan masuk dalam, jadi saya boleh katakanlah ada 2-3 percubaan yang dilakukan oleh DAP PAS dengan semangat 46 ni dalam tahun 90-an, tetapi tak berjaya juga untuk melumpuhkan kerajaan pimpinan Barisan Nasional. So akhirnya terlerailah persekutuan pembangkang ni. So selama dari 70-an hingga 90-an memang Barisan Nasional kuat, memang dia dapat majoriti 2/3. Dia sentiasa membuat persempadanan semula untuk memastikan dia kekal kuat, dan pelbagai helah digunakan untuk memastikan sebelum pilihan raya pengundi-pengundi terbaru yang dari golongan muda yang baru mendaftar ni mungkin tak dapat mengundi. Ini hakikat, ya. Tak payah nak menipulah, itu yang berlaku. So perkara ni berterusan, dan di dalam zaman 80-an 90-an kumpulan veteran yang dahulunya dah rasai pentadbiran British, dah rasai pentadbiran Perikatan, yang dah jadi risk taker, ya, mereka dah rasai 2 pentadbiran, mereka akan cari blok kuasa ketiga ni. Golongan tu makin tidak wujud sebab ramai dah meninggal. Jadi golongan muda yang baru ni dalam zaman 70-an hingga 90-an ni, dia tidak pernah merasai 2 pentadbiran, dia hanya kenal Barisan Nasional. Jadi golongan pengundi dari 70-an hingga 90-an ni, dia bukan risk taker seperti zaman 60-an. Dia bukan risk taker. Faham tak? Risk taker ni macam zaman 60-an, mereka dah rasa pentadbiran British, mereka dah rasa pentadbiran Tunku Abdul Rahman, jadi mereka tahu kalau ubah pentadbiran mereka tidak terkesan secara teruk, jadi mereka lebih berani untuk mencari blok kuasa ketiga, untuk mengundi blok kuasa ketiga. Tetapi golongan tu, pengundi-pengundi zaman tu dah tua, makin lama makin kecil bilangannya, ramai dah meninggal. Jadi dalam zaman 80-an dan 90-an ni, golongan generasi baru ni, dia bukan risk taker, dia hanya tahu pentadbiran Barisan Nasional dan dia tak berani untuk mengundi pembangkang. Okay? Jadi perkara ni berubah sekali lagi. Kalau dulu Presiden MCA, dia keluar MCA, dia masuk gerakan, orang yakin gerakan. Kemudian Tengku Razali, dia keluar UMNO, dia bekerjasama dengan pembangkang, orang yakin sedikit terhadap pembangkang. Sama juga pada tahun 1998, sekali lagi berlaku fenomena di mana seorang tokoh UMNO yang terkenal, dia keluar UMNO dan dia masuk pembangkang. Tak lain tak bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1998. Jadi Anwar dipecat lah oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan dia cepat-cepat bersekutu dengan Lim Kit Siang dan juga dengan PAS. Ya. Jadi menerusi persekutuan itu, maka mulalah satu lagi gelombang keyakinan terhadap pembangkang. Ya, sebab orang kata, oh, Anwar bekas timbalan Perdana Menteri, bekas Menteri Kewangan yang terkenal di seluruh dunia, sekarang duduk pembangkang. Jadi keyakinan terhadap pembangkang ni bertambah. Jadi dengan kesedaran bahawa dengan adanya Anwar ni, pembangkang mungkin ada peluang untuk mencantas kerajaan, maka sekali lagi lah pembangkang berbincang untuk mengadakan persekutuan. Tapi kali ini PAS dengan DAP tidak ingin membuang masa. Jadi mereka bersetuju untuk bekerjasama pada pilihan raya umum 2008. Dan disebabkan kerjasama ni, walaupun pada ketika itu Pakatan Rakyat masih belum diwujudkan, tapi dengan adanya kerjasama antara DAP, ya, PAS dan juga parti Anwar, iaitu parti PKR, maka pada pilihan raya 2008 berlaku satu tsunami. Tapi tsunami itu hanya mampu menggoyang kerajaan pimpinan Barisan Nasional.
cuma mampu menidakkan majoriti 2/3, tetapi masih tak mampu mencantas kerajaan pimpinan Barisan Nasional. Mengapa? Jadi mengapa dengan adanya Anwar, dengan adanya PKR DAP PAS ni, mengapa walaupun dah bersekutu, walaupun ada tsunami, mengapa pembangkang masih tak dapat cantas Barisan Nasional? Okey, sebabnya Anwar terpalit dengan skandal ataupun isu liwat. Jadi Anwar sudah disabit bersalah, bermakna Anwar telah terbukti oleh mahkamah seorang peliwat. Jadi ini sedikit sebanyak telah menghalang PKR daripada mendapat undi Melayu Islam UMNO dalam bilangan yang cukup untuk menumbangkan kerajaan. Jadi itu selalu menjadi masalah, ya. Jadi walaupun pembangkang menang agak banyak kerusi, tetapi masih tak berjaya menjatuhkan kerajaan pimpinan Barisan Nasional. Okey. Tetapi apa pun, pada tahun 2008, ya, sokongan terhadap Barisan Nasional sudah mula menurun dan sokongan terhadap pembangkang mula meningkat. Tetapi Barisan Nasional masih kuat. Kemudian pada pilihan raya umum 2013, sokongan terhadap Barisan Nasional menurun lagi dan sokongan terhadap pembangkang yang pada ketika itu dikenali sebagai Pakatan Rakyat meningkat lagi. Okey. Tetapi masih tak dapat menggoyangkan kerajaan. Jadi pada ketika itu, selepas 2013, satu strategi baru telah dilakukan. Apa yang DAP buat ialah DAP sedar selagi ada PAS, selagi itu akan ada banyak masalah melibatkan DAP dengan PAS. Jadi DAP telah bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang tidak setuju dengan pentadbiran PAS, ya, orang-orang dalam PAS yang sudah meluat dengan cara PAS, iaitu Muhammad Sabu, Khalid Samad dan sebagainya. Jadi mereka telah bekerjasama dengan kumpulan ni yang dah keluar dari PAS ni dan berusaha untuk menubuhkan satu parti baru, iaitu Parti Amanah. Jadi dengan adanya Amanah ni, DAP dapat sekali lagi menjarakkan diri dari PAS, tetapi masih mengekalkan satu parti berteraskan atau bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam dalam pembangkang, iaitu Parti Amanah. Dengan strategi ini, maka DAP berjaya, ya, DAP berjaya untuk menampilkan satu parti yang bukan parti fanatik seperti PAS yang tidak sentiasa menimbulkan berubah-ubah pendirian berhubung dengan perkara-perkara melibatkan Islam, ya. So PAS ni sentiasa berubah-ubah, ya. Jadi dengan adanya Amanah ni, dia dapat atau dia cuba untuk meyakinkan pengundi Melayu bahawa sekarang ni di dalam Pakatan Pembangkang ni ada parti Islam progresif, ya, iaitu Amanah. So itu strategi yang dipakai oleh pembangkang dalam persediaan untuk menghadapi PRU14. Okay. Kemudian tiba-tiba sekali lagi berlaku fenomena atau situasi di mana seorang pemimpin kanan UMNO telah keluar dari UMNO. Kali ini Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad bertindak keluar dari UMNO, sekali lagi pembangkang mendapat idea. Sekarang kita dah ada Anwar, tapi kita sentiasa tempuhi masalah. Sebab Anwar ni dia tak berjaya, dia tak mampu untuk menarik cukup bilangan Melayu Islam untuk menyokong pembangkang. Sebab dia memang terpalit dengan skandal liwat dan terbukti peliwat. Jadi macam mana pun benda tu sentiasa akan menghantui pembangkang. Tetapi kalau kita lihat sejarah, bila sahaja ada pemimpin kanan kerajaan yang keluar, ada sebilangan besar pengundi yang akan beralih ke pembangkang. Bila sahaja ada pemimpin kanan kerajaan yang keluar dan masuk pembangkang, pengundi akan beralih ke pembangkang. Jadi bila Tun keluar UMNO dan kemudian berjabat tangan dengan Anwar di dalam mahkamah, satu gelombang keyakinan luar biasa telah berlaku di mana sebilangan besar pengundi Melayu Islam telah lihat dengan yakin bahawa ada tokoh negarawan dalam pembangkang yang pernah menerajui negara selama 22 tahun dan keyakinan terhadap kemampuan pembangkang ni meningkat. Ya. Jadi walaupun dalam pembangkang ada ramai yang membenci Mahathir pada ketika itu,
Ya, tetapi benda ni sebenarnya tak penting. Akhirnya bila orang nak mengundi puak pilihan mereka, mereka nak lihat adakah puak ini mampu mentadbir negara. Jadi bila lihat Tun dan Anwar bersekutu, maka berlaku satu tsunami luar biasa pada pilihan raya umum ke-14 dan Barisan Nasional berjaya diruntuhkan. Dan sekali lagi berlaku fenomena yang berlaku dulu, ya. Kalau dulu orang dah melalui pentadbiran British, kemudian dah melalui pentadbiran kemudian mereka masuk pentadbiran baru, iaitu pentadbiran Melayu pimpinan Tunku Abdul Rahman. Kini generasi baru yang sekian lama di bawah pentadbiran Barisan Nasional kini masuk pentadbiran Pakatan Harapan buat pertama kali, ya. Jadi mula-mula ada ketakutan, adakah Pakatan Harapan mampu mentadbir, ya. Ada ketakutan. Tetapi lama-lama orang mula sedar Pakatan Harapan ke Barisan Nasional ke negara tetap berjalan, ya. Bukannya negara runtuh. Dan terus terang Pakatan Harapan melakukan kerja baik dalam menangani masalah-masalah tertentu dalam pentadbiran negara dari sudut korupsi ataupun rasuah, ya, dan perkara-perkara lain. Jadi keyakinan rakyat meningkat. Berlaku lagi keyakinan seperti mana yang berlaku dalam tahun 60-an. Oh, kalau ubah pentadbiran, tidak semestinya negara akan runtuh, tidak semestinya negara akan mudarat. Bukan hanya Barisan Nasional sahaja yang tahu mentadbir negara. Mereka sudah timbul kesedaran ni. Sekali lagi sudah muncul generasi risk taker, orang yang sanggup ambil risiko. Jadi apabila langkah Sheraton berlaku dan apabila berlaku pengkhianatan melibatkan PPBM, kluster mahkamah, jadi sudah timbul kemarahan terhadap PPBM kerana PPBM ni menang atas ehsan pengundi Pakatan Harapan. Jadi bila dia mengkhianati, sudah timbul kemarahan luar biasa, ya. Dan kemudian tiba-tiba PAS boleh bersekongkol dengan pengkhianat dan beri pelbagai alasan, ya, mengapa dia bersekongkol dengan pengkhianat ni. Juga sudah timbul kemarahan di kalangan pihak-pihak tertentu. Dan kemarahan ni sentiasa meningkat, ya. Kalau kita lihat di pilihan raya kecil yang berlaku di kubu-kubu kuat Barisan Nasional seperti di Chini ni sebenarnya kubu kuat Najib. Sebab Najib ni dia pekan, Chini ni di dalam pekan. Jadi kalau kita campur undi yang diperolehi oleh calon Barisan Nasional di Chini, sebenarnya itu undi penyokong Barisan Nasional campur pengundi PAS. Sebab apa? UMNO dengan PAS bersekutu bawah Muafakat Nasional. Jadi pengundi PAS dengan pengundi UMNO menyokong calon tersebut. Jadi kalau kita lihat undi yang diperolehi oleh calon Barisan Nasional di Chini, setelah Najib berkempen tahap luar biasa, setelah dana berjuta dilaburkan, setelah begitu banyak jentera pentadbiran digunakan untuk cuba menjayakan calon Chini itu, kalau kita bandingkan undi yang diperolehi pada PRU 14, iaitu undi UMNO campur PAS, tiada peningkatan. Ini sudah menjadi tanda, dan Chini ni, pilihan raya kecil Chini ni dah lama berlaku. Kat situ pun dah ada tanda-tanda pengundi Melayu Islam dah bengang dengan UMNO dan PAS. Dan kemudian dengan kegagalan UMNO dan PAS, ya, mendaftarkan Muafakat Nasional dengan percakaran tak tentu hala, dan kegagalan percakaran dengan PPBM, kegagalan untuk tubuhkan kerajaan Melayu Islam, ya. Kononnya PPBM, UMNO dan PAS ni nak tubuhkan kerajaan Melayu Islam sebab itu kena cantas DAP, tapi akhirnya bukannya ditubuhkan kerajaan Melayu Islam, yang dibuatnya diporak-perandakan Melayu Islam, politik Melayu Islam. Dan kemudian PPBM tiba-tiba boleh buka pintu kepada bukan Islam, dan kemudian PPBM masuk Muafakat Nasional. Jadi
carcah merebah. Jadi carcah merebah dan undi Melayu Islam makin berkecai, dan kemudian kluster mahkamah pula berunding dengan DAP, lagi tambah marah ya pengundi PAS ya dengan pengundi UMNO sendiri, sebab pengundi UMNO tertanya-tanya dulu kata nak cantas Pakatan Harapan sebab nak cantas DAP, ini pula tengah bincang dengan DAP dan Najib pula tu. Jadi makin merosot sokongan terhadap UMNO. Okey? Kalau kita lihat pilihan raya kecil di Slim, calon baru, calon bebas, baru ni. Okey? Dia dapat raih, dia dapat pegang deposit dan dia dapat raih hampir separuh undi yang diperolehi oleh calon Pakatan Harapan dulu. Walaupun calon baru, walaupun pejuang pada ketika itu baru, tak sampai 2 minggu diumumkan. Ya, so bayangkan calon ni boleh ganggu gugat Barisan Nasional. Okey, so itu dah tanda-tanda Barisan Nasional sudah berada di penghujung jalan. Dah undi Melayu Islam dah pecah teruk. Jadi sekarang ni rakyat ni, generasi sekarang ni dah melalui 2 pentadbiran dan dilihat tak ada beza pun. Kalau ada UMNO kita okey, kalau ada Pakatan Harapan pun kita masih seksa. Kalau dulu UMNO masa Najib harga barang meningkat, kita seksa. Sekarang pun harga barang meningkat, kita seksa. Malah sekarang ni kita undi Pakatan Harapan, geng Najib pula datang bersekongkol dengan PPBM. Dia tendang demokrasi, dia pelekeh demokrasi, dia pelekeh undi kita. Kemudian bila dia ambil alih, dia bagi kat kita Muhyiddin, ya. Kluster mahkamah bersekongkol dengan PPBM, bagi Muhyiddin pula bagi hidup kita seksa, gagalkan kerajaan. Kemudian Najib nak tumbangkan Muhyiddin, dia ambil Ismail Sabri, sama je, pentadbiran sama je, saling kulit je. Kemudian menyeksakan lagi rakyat. Dulu Najib cakap nak buat total lockdown, sekarang ni macam-macam. Jadi orang tengah melihat bahawa sekarang ni rakyat tidak dipedulikan. Yang berlaku ialah percakaran dan percaturan tak tentu hala melibatkan pemimpin-pemimpin Melayu Islam yang sedang menjaja nama Islam, yang sedang menjaja nama perjuangan penyatuan ummah, yang sedang menjaja segala apa yang boleh dijaja demi kepentingan mereka sendiri, demi kepentingan kluster mahkamah, demi kepentingan untuk menjaga Tengku Najib dan Zahid, ya, semata-mata untuk kembalikan UMNO dengan cara pintu belakang ke tampuk kepimpinan negara. Okey, so itu yang sedang berlaku dan rakyat dah marah. Jadi sekarang ni rakyat sekali lagi dah jadi risk taker. Mereka dah lalui Pakatan Harapan, mereka dah lalui Barisan Nasional, dan terbaru apabila Pakatan Harapan menandatangani MOU dengan kerajaan, penyokong Pakatan Harapan sendiri dah bengang dengan DAP, dah bengang dengan Anwar. Mengapa DAP sanggup bersekongkol dengan kerajaan sedangkan kerajaan ini menghalalkan segala dalil-dalil yang dimainkan oleh PAS yang ekstrim? Akar umbi PAS pula menyerang PAS. Bagaimana PAS boleh diam sedangkan Ismail Sabri tengah tunduk kepada DAP? Jadi sekarang ni sekali lagi generasi ini sedang melihat kepada alternatif baru, dan mereka tak nak Pakatan Harapan yang pernah jadi kerajaan, dan mereka tak nak Barisan Nasional dan Perikatan Nasional yang lani dalam kerajaan. Jadi mereka akan melihat yang lain. Dan kalau kita lihat pada pilihan raya umum 1969, apabila Lim Chong Yu yang pernah duduk dalam kerajaan dalam jawatan besar, iaitu Presiden MCA, keluar dan masuk gerakan, walaupun dulu ramai Cina benci Lim Chong Yu dan ramai Melayu marah dengan Lim Chong Yu kerana menentang Tengku Abdul Rahman, tapi bila dia keluar, dia duduk dalam pembangkang, dia duduk dalam gerakan jadi parti kuasa ketiga. Jadi sekarang ni siapa duduk dalam blok kuasa ketiga? Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey. So, orang akan tendang Pakatan Harapan yang pernah jadi kerajaan, iaitu blok kedua. Orang akan tendang
Perikatan Nasional dan Barisan Nasional yang lah ni duduk dalam kerajaan, iaitu blok pertama, mereka akan cari blok ketiga. Jadi Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah ketua blok ketiga secara de facto, walaupun tak bertulis, tetapi itulah aura yang dibawanya pada pilihan raya umum ke-15. Dia adalah ketua dan peneraju blok kuasa ketiga secara langsung atau tidak langsung. Cuma masalahnya sekarang, blok kuasa ketiga ni belum ditakrifkan dengan sebaiknya. Ya, kerana sesiapa sahaja yang bukan dalam PH, sesiapa sahaja yang bukan dalam PN atau BN adalah dianggap blok kuasa ketiga. Cuma contohnya Parti Putra. Parti Putra ni kalau bertanding pun boleh dikira sebagai salah satu parti blok kuasa ketiga. Jadi selagi tidak ada mana-mana hebahan oleh mana-mana perkumpulan yang mengisytiharkan, kami menganggap diri kami sebagai satu kumpulan bersekutu blok kuasa ketiga, selagi itu sesiapa sahaja yang bertanding di pilihan raya umum ke-15 termasuk calon-calon bebas, ya, yang bukan bersekutu dengan PH, yang bukan bersekutu dengan Barisan Nasional, yang bukan bersekutu dengan Perikatan Nasional, adalah tergolong dalam kumpulan blok kuasa ketiga. Cuma yang pasti adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah aura yang akan menerajui blok kuasa ketiga ni, walaupun dia tak sebut, walaupun dia tak dilantik oleh sesiapa ataupun diiktiraf oleh sesiapa sebagai peneraju blok kuasa ketiga, itulah hakikatnya yang akan menjadi hakikat, ya. Dan gelombang kuasa ketiga ni sudah disedari oleh kluster mahkamah, ya, sudah disedari oleh kluster mahkamah, sudah disedari oleh Pakatan Harapan dan sudah disedari oleh Perikatan Nasional. Jadi jika tidak ada pengisytiharan oleh mana-mana puak yang berkata kami ni A, B, C, D, kumpulan-kumpulan ni semua, kita iktiraf diri kita sebagai satu kumpulan bersepakat blok kuasa ketiga, ya. Apa yang akan dilakukan oleh Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan ialah membanjiri pilihan raya umum ke-15 dengan ramai calon bebas supaya undi kuasa ketiga akan pecah. Itulah yang akan berlaku. So ini adalah hakikat, ya. So apa yang akan berlaku di pilihan raya umum ke-15 ialah kebanjiran calon-calon bebas, ya, kerana belum ada penjenamaan oleh mana-mana pihak sebagai satu kumpulan besar kuasa ketiga atau blok ketiga. Yang ada sekarang adalah penumpuan terhadap parti yang saya rasa bukan seharusnya objektif utama. Ya, kita dah tahu dah parti-parti mana yang bukan dalam PH, parti-parti mana yang bukan dalam PN dan BN. So orang satu Malaysia dah tahu dah. So sekarang ni siapakah kumpulan bersekutu kuasa ketiga? Itu yang orang tercari-cari. Kalau tidak, undi kuasa ketiga ni akan pecah sebab Najib akan letak calon-calon bebas ramai. Muhyiddin akan letak calon-calon bebas ramai dan sebagainya. So itulah yang akan berlaku dalam pilihan raya umum ke-15. So ini sepintas lalu lah saya beri penjelasan sepintas lalu. Mungkin ada yang merasakan dia mengelirukan sedikit sebab tidak begitu teratur, ya, penjelasan saya. Jadi saya sarankan anda ulang siaran dan dengar balik, ya, penjelasan saya sepintas lalu ini. Kemudian saya akan buat dengan lebih teratur, lebih tertib di 3 live yang akan datang. Live pertama saya akan jelaskan dari zaman sebelum merdeka sehingga 1969. Kemudian live kedua saya akan perincikan dari tahun 1969 sehingga PRU 14. Dan yang ketiga selepas PRU 14 saya akan perincikan, ya, supaya anda faham. Ini sepintas lalu sahaja. So itulah yang akan berlaku, ya, satu gelombang kuasa ketiga. Yang pasti, ya, Barisan Nasional akan mengalami
Ya, dan yang ini anda boleh kerat video ni dan anda boleh bahagian ni lah, anda boleh tularkan. Barisan Nasional akan mengalami satu pukulan yang hebat. Ya, dia tak sedar diri. Ya, dia masih sedang menggunakan strategi gagal yang digunakannya sebelum PRU14. Dia tak sedar diri dan dia tak sedar juga bahawa sekiranya ada satu kumpulan yang membuat press conference dan isytiharkan bahawa mereka adalah satu persekutuan kuasa ketiga dalam pilihan raya umum ke-15, mereka Barisan Nasional ni akan hanyut, Perikatan Nasional akan hanyut dan Pakatan Harapan akan hanyut. Dan Pakatan Harapan akan hanyut terutama sekali sebab MOU yang ditandatangani. Jadi saya buka kepada soalan. Jika ada soalan saya akan layan untuk 5-10 minit saya akan layan. Dan berkenaan dengan kenyataan Menteri Pendidikan ni, saya rasa saya akan buat live esok lah untuk jelaskan perkara ni. Ya, so dalam 4-5 hari ni saya akan giat lakukan live sebab mungkin selepas tu saya akan umum lah apa yang saya akan lakukan lepas tu. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh bertanya sekarang. Ya, sementara menunggu soalan, jadi pastikan anda share ramai-ramai video ni. Ya, share ramai-ramai video ni. Okey, kecil. Sekejap ya. Azwan Ali pun dah jadi calon bebas. Jemin and the gang. Jemin and the gang ke apa ni semua dah tak relevan. Zaki Kiros, rasanya tetap berlaku dua pihak saja, kerajaan dan pembangkang. Gabungan akan tetap berlaku. Kita lihatlah, saya pun dah beri penjelasan saya pun dah beri perincian saya, jadi kita lihatlah. Okay? Sebab at the end of the day, masing-masing ada dia punya teori. Satu saya nak jelaskan, baru-baru ni ada blogger. Mereka memainkan Pian Habib, adakah warisan dalam list sekutu kuasa ketiga? Okey, saya akan jawab sebentar lagi. So mereka kata Malays will be the main player, dan dia kata ada 4 blok, iaitu Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan yang lain. Okey, jawapan saya dan anda boleh kerat bahagian video ni dan anda boleh tularkan. That person is talking cock. Okey, sebab dia tu diupah. Okey, he's talking cock. Akan ada 3 kuasa nyata. Okey, saya jelaskan. Kuasa yang La ni duduk dalam kerajaan. Kuasa kedua adalah kuasa yang pernah duduk dalam kerajaan, iaitu PH. Dan kuasa ketiga yang lain. Dan ini bukannya penentu dia bukan Melayu, sebab undi Melayu dah berkecai teruk. Ini adalah yang ini saya akan jelaskan ya, pengundi mana yang akan menentukan kejayaan atau kegagalan blok kuasa ketiga ni. Saya akan bincangkan dengan terperinci masa saya bincangkan dalam live ketiga, di mana saya akan perincikan apa yang berlaku selepas PRU 14 sehingga selepas PRU 15. Okey, tetapi tidak ada, kita boleh kata Melayu jadi penentu bila kita harapkan satu-satu pihak ni akan mendapat majoriti dan membentuk kerajaan. Di dalam PRU 15, disebabkan kesilapan strategi pihak-pihak tertentu, tidak akan ada mana-mana pihak yang akan menang majoriti. Jadi konsep Melayu akan jadi penentu adalah salah. Okey, tetapi undi Melayu tetap undi penting, undi terpenting, tapi bukan undi penentu. Sekarang kita jangan bincang siapa yang nak dapat majoriti, kita bincang siapa yang nak jadi kingmaker. Dan kingmaker ni, dia perlu kingmaker yang kuat. Okey, dia perlu menang sekurang-kurangnya atau dia perlu ada sekurang-kurangnya 50 hingga 60 kerusi. Ya, supaya dia benar-benar boleh tentukan, saya nak kamu, saya tak nak kamu, dia benar-benar boleh tentukan. Sekurang-kurangnya
60 kerusi. Jadi jika ada blok yang mengaku kami adalah persekutuan kuasa ketiga, ini dengan ini kami mengiktiraf diri kami sebagai persekutuan kuasa ketiga, dan dia tak boleh kecil ya. Kalau sekadar 1-2 parti ni buang masa. Dia mungkin kena parti campur NGO, campur individu-individu yang tidak terikat dengan parti. Dia kena satu kumpulan yang besar, ya. Maka kumpulan itu boleh mendapat kerusi yang cukup besar untuk benar-benar menjadi kingmaker sampai dia boleh tentukan, aku nak kau, aku tak nak kau. Boleh. Okay. So ada dan itulah yang menjadi pertimbangan siapa yang akan jadi kingmaker. Dan undi Melayu amat penting untuk kingmaker sebab Melayu ni majoriti, dan undi Melayu dah pecah. Rata-ratanya majoriti Melayu ni dah menentang PH, menentang Barisan Nasional dan menentang Perikatan Nasional. Jadi mereka harus ditumpu kepada satu kumpulan blok kuasa ketiga ni. Okay, so undi Melayu penting, tetapi undi Cina tetap penting. Ya, tetap penting. Ya, dalam kingmaker ni untuk menjadi penentu. Ya. Okay. Kalau kita lihat, okey, sebelum tu, jika Tun Perak, jika Parti Pejuang berjaya menang kebanyakan kerusi semata pilihan raya, parti manakah yang akan bergabung dengan Parti Pejuang dan mengapa? Ini cerita blok ketiga, bukan Pejuang semata-mata. Pejuang adalah sebahagian daripada blok ketiga. So itu yang anda perlu lihat. Abu Hurairah, blok bebas kuasa ketiga dengan Parti Pejuang pimpinan Tun Mahathir akan menerajui Malaysia pada PRU 15. If you play your cards right, yes, itulah cerita dia. Dan saya ingin Tun menerajui secepat mungkin. Percayalah, negara kita tidak akan kembali boleh dipulihkan jika kita tidak beri Tun peluang, walaupun untuk setahun ke berapa bulan ke apa ke, that is not important to me. Tapi jika kita tidak beri dia peluang untuk mengatur, ya, hancur negara kita. Kecil, maybe boleh jadi DAP MCA kahwin Melayu. Okey, Tun Razak dulu dia menjenamakan semula Parti Perikatan menjadi Barisan Nasional sebab dia bijak. Dan dia memang kerjasama dengan gerakan, tapi dia serap gerakan. Najib dia kurang bijak. Dia gagal menjenamakan semula Barisan Nasional sebab terlalu yakin. Dan sekarang pun dia dia dan Zahid gagal atau tidak ingin menjenamakan semula Barisan Nasional, walaupun benda ni dari awal lagi Tunku Razali Hamzah nak jenamakan semula Barisan Nasional, tetapi mereka tidak ingin kerana mereka terdesak. Dan mereka bukan nak dan Najib cuba ulangi apa yang dilakukan oleh ayahnya dengan bekerjasama dengan pembangkang, dengan Pakatan Harapan, tapi dia dah silap. Ayah dia boleh buat sebab ayah dia pada ketika tu masih Perdana Menteri. Dan dia bukan setakat kerjasama, dia jemput gerakan masuk kerajaan. Ya. Dia boleh sebab dia Perdana Menteri. Ya. Najib is nobody. Ada kes mahkamah. Jadi Najib sedang berbincang nak kerjasama, nak bentuk gabungan apa semua. Orang pengundi meluat. Pengundi tabik Tun Razak sebab strategi hebat. Pengundi ramai yang dah meluat dengan Najib. Ya. Kau lihatlah di RU 15, sebab media sosial ni Najib dah labur banyak duit. Ya. Tapi banyak penyokong adalah laskar. Ya. Dan penyokong palsu. Dan Twitter dia pun palsu. Benda ni dah keluar laporan dulu. So dia pandai bermain persepsi.
Tapi hakikatnya, kalau Najib, kita lihat Najib ni ramai dah meluat. Ya. Tun Razak bukan penyamun. Of course, Tun Razak was a great leader. Anwar Mat Isa, bukankah Tun yang menghancurkan negara dan haru birukan negara? Kalau nak dengar Najib, dengarlah. Kalau nak dengar Najib, dengar. Tapi biar mahkamah berbicara. Ikutilah perbicaraan mahkamah. Najib sendiri dah mengaku. Secara tidak langsung mengaku dia menipu rakyat sebelum PRU 14. Kononnya dana tu 2.6 bilion ni masuk dalam akaun ni memang dari Raja Arab Saudi. Bayangkan 2.6 bilion masuk ke dalam akaun seorang Perdana Menteri. Tapi lepas PRU 14, dalam temu ramah Al Jazeera, Najib mengaku dia hanya menganggap itu adalah derma. Dalam mahkamah pun dah mengaku. Maknanya menipu rakyat. Jadi penipu, kau dengarlah cerita penipu. Satu dunia mengiktiraf Tun kerana menyelamatkan negara pada tahun 19 krisis ekonomi. Ya, krisis ekonomi. Ya. Mengiktiraf Tun. IMF mengiktiraf Tun. Satu-satunya pemimpin dunia yang melakukan lain daripada yang lain tetapi berjaya. Mula-mula IMF kritik Tun. At last mereka mengaku cara Tun betul. Ya, kalau IMF, kalau Malaysia terima IMF, strategi IMF tak akan berjaya. Tun on record telah menyelamatkan negara daripada banyak krisis. Jadi kalau nak dengar, setakat dengar cerita, dengarlah Najib. Daripada Najib dikecam sebab 1MDB, dia masih Perdana Menteri, dia tak berani heret Tun ke mahkamah dengan bukti. Kemudian sekarang UMNO dah kembali, masih tak dapat tunjuk bukti. Semua cerita je. Tunjuk bukti, cukup black and white. Seperti yang dilakukan dalam kes Najib. Dalam kes Najib ada money trail, black and white. Najib cerita nak saman Claire Russell Brown, tapi dia sebut benda-benda tertentu yang Claire ni kononnya menipu. Okey, itu saya tak gaduh lah nak saman pasal benda-benda tu, samalah. Tapi babak 2.6 bilion yang Claire tunjuk money trail dan dokumen-dokumen dan fakta-fakta yang akhirnya dipaparkan dalam mahkamah yang terbukti benar, mengapa Najib tak nak saman Claire Russell Brown atas fakta-fakta tu? Jadi sukar nak percayalah sebab mereka hanya rotate cerita. Rotate. Cerita ni dah dimainkan lama, bertahun-tahun. Dan memang ada teori psikologi yang terbukti benar bahawa apabila cerita diulang banyak kali, walaupun penipuan, orang akan percaya. Heretlah. Tunjuk bukti. Jangan asyik pewajar. Tunjuk bukti, heret Tun ke mahkamah. Ya. So Najib hanya bercerita. Okey. Tun dia heret terus ke mahkamah. Mahkamah pun dah sabit kesalahan. Sekarang ni tengah rayu. Ya. So terpulanglah nak dengar cerita ke atau nak bersandar kepada bukti. Okey. Abu Hurairah, magiran yang diterajui oleh Tun Mahathir adalah penjelasan yang sebenar. Betul. Tapi magiran ke tak magiran ke, Tun, kalau kamu melihat dengan cara yang saya lihat negara ni, kalau Tun tak dibenarkan kembali, negara kita akan hancur. Okey, saya rasa sekian saja. Saya akan ambil satu lagi. Cikgu Mahathir Melaka pencerahan yang terbaik Tuan. Terima kasih. Faizal Hanif, Tun memang hebat. Itu memang tak boleh dinafikan. Lagi hakikat satu dunia respect Tun. Budak ingusan yang barulah. Okey, terima kasih Faizal.
Dan pastikan anda share ramai-ramai sehingga kita berjumpa esok atau lusa bagi bahagian pertama di mana saya akan jelaskan secara terperinci politik negara bermula tahun 1945 hingga 1969, ya. Dan jangan harap saya nak main isu Mei 69 tu semua. Tak, saya tidak sekali-kali akan buat perkara tu. Saya cuma nak anda faham macam mana politik negara kita dari sudut pilihan raya dari 1945 sehingga 1969, ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.